Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini saya akan membentangkan tentang pengaruh LGBTQ dalam kalangan masyarakat. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu saya Asifah Husna binti Azhar. Seterusnya Muhammad Lutfan bin Asmawi, Raja Nur Syuhada binti Raja Abdul Rahman, Muhammad Syarul Ifan bin Kahar dan Muhammad Zakwan bin Zukri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Lutfan bin Asmawi. Hari ini saya akan menerangkan tentang pengenalan dan isu permasalahan tentang pengaruh LGBTQ dalam kalangan masyarakat. Baik, yang pertama adalah pengenalan. Golongan LGBT ini ataupun golongan gay, lesbian, bisexual dan transgender ini adalah bukan komuniti baru dalam kalangan masyarakat, tetapi terdapat pihak yang cuba untuk menuntut agar Malaysia memberi pengiktirafan serta hak sama rata kepada golongan LGBT ini. Fakta menunjukkan bahawa golongan LGBT ini semakin membimbangkan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Malah gejala ini semakin menular. Tidak hanya terbatas dalam kalangan dewasa, malah turut mempengaruhi remaja yang masih di bangku sekolah. Berdasarkan laporan berita oleh Berita Harian pada Mac 2022 telah memetik kata-kata dari Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama iaitu Datuk Idris Ahmad yang menyatakan bahawa kerajaan Malaysia memandang serius tentang LGBT ini kerana LGBT ini adalah bertentangan dengan moral, budaya dan nilai di Malaysia. Dalam perspektif Islam, golongan LGBT disifatkan sebagai golongan yang mengamalkan ajaran yang menyalahi agama Islam dan hal ini diterangkan dalam ayat Al-Quran iaitu surah Al-A'raf ayat 80 hingga 81. Dan Nabi Lut juga berkata kepada kaumnya, "Patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji ini yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari penduduk alam ini sebelum kamu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan perempuan. Bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas." Petikan ayat Al-Quran ini jelas menunjukkan bahawa LGBT adalah pelakuan yang songsang di dalam dunia ini. Yang kedua adalah isu permasalahan. Fenomena LGBT ini semakin hari semakin membimbangkan dan menjadi isu utama yang mendorong wujudnya tingkah laku songsang dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Selain itu, rentetan pelbagai masalah yang timbul, termasuk keruntuhan institusi kekeluargaan yang kian meruncing. Menurut Hayati Ibrahim telah melaporkan dari tahun 2012 hingga tahun 2014 banyak 90,000 pasangan mendaftar penceraian di seluruh negara yang kebanyakannya baru berkahwin sekitar tempoh kurang 5 tahun. Sebab-sebab penceraian termasuklah masalah seksual seperti kunsa, lesbian, homoseksual, gay dan perubahan alat kelamin. Masalah ini akan menggugat keharmonian rumah tangga yang menyumbang kepada peningkatan kes penceraian suami isteri. Oleh itu, agensi-agensi yang berkaitan dan bertanggungjawab haruslah memberi perhatian yang lebih supaya perkara ini tidak menjadi barah dalam kalangan masyarakat di negara kita. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang objektif LGBT. Okey, pada masa kini isu LGBT ini semakin menjadi topik hangat dan sudah mempunyai banyak media penyebaran di seluruh dunia. Melalui media penyebaran ini, individu tersebut mudah untuk mempaplikasikan agenda-agenda yang bakal ditebuhi dan saling bertukar maklumat tentang perkembangan terkini dalam gejala LGBT ini. Oleh itu, sebuah kajian dijalankan untuk mengenal pasti faktor berlakunya LGBT dalam kalangan masyarakat dan kesan-kesan yang tercetusnya isu LGBT ini di dalam kalangan masyarakat pada masa kini. Objektif utama kajian ini adalah untuk
mengenal pasti faktor berlakunya LGBT dalam kalangan masyarakat. Antara faktor yang menyebabkan berlakunya LGBT dalam kalangan masyarakat ialah melalui media sosial, persekitaran sosial dan pengaruh rakan sejenis. Seterusnya, objektif yang kedua untuk mengkaji kesan-kesan pengaruh LGBT dalam kalangan masyarakat pada masa kini ialah meruntuhkan institusi kekeluargaan, merosakkan akidah seseorang dan menyebabkan berbagai penyakit oleh masyarakat. Saya akan meneruskan perbincangan tentang latar belakang LGBT. LGBT adalah singkatan perkataan bagi lesbian, gay, biseksual dan transgender, iaitu sebuah kumpulan yang membentuk satu badan bebas NGO di luar negara untuk membantu dan memperjuangkan kumpulan yang mengalami kecelaruan jantina. Sejak tahun 1990-an, istilah LGBT adalah keserapan para LGB. Dalam penggunaan moden, akronim tersebut berkaitan dengan perbezaan budaya gay. LGBT juga kadang-kadang dipanggil LGBTQ. Singkatan ni telah menjadi arus perdana utama sebagai penetapan diri, iaitu telah diguna pakai oleh majoriti seksualiti dan pusat komuniti berdasarkan identiti jantina dan media di Amerika Syarikat, dan terdapat juga di beberapa negara berbahasa Inggeris dan lain-lain. Istilah ini juga digunakan di sesetengah negara lain, terutamanya negara yang menggunakan bahasa singkatan. Contohnya negara Argentina, Perancis dan Turki. Istilah LGBT ini bertujuan untuk menekankan kepelbagaian seksualiti dan gender budaya berdasarkan identiti. Ia boleh digunakan untuk merujuk kepada sesiapa yang bukan heteroseksual atau bukan cisgender, serta bukan semata-mata untuk orang yang lesbian, gay, biseksual atau transgender. Untuk mengiktirafkan kemasukan LGBT ini, cara popular menambahkan surat Q bagi mereka yang mengenal pasti seperti ganjil atau mempersoalkan identiti seksual mereka. LGBT ini telah direkodkan sejak tahun 1996. Orang-orang yang ingin termasuklah orang intersex dalam kumpulan LGBT mencadangkan lanjutan singkatan LGBTI. Istilah ni digunakan di sebuah bahagian, iaitu panduan aktivis prinsip-prinsip Yogyakarta. Sesetengah orang dia menggabungkan kedua-dua akronim dan menggunakan istilah LGBTIQ. Sama ada atau tidak orang LGBT secara terbuka memperkenalkan diri mereka boleh bergantung kepada kebimbangan politik tempatan dan sama ada mereka hidup dalam persekitaran yang diskriminasi serta status hak-hak LGBT di mana mereka tinggal. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang faktor berlakunya LGBT dalam kalangan masyarakat. Faktor utama berlakunya LGBT ialah faktor sosial. Perkara ini dikatakan demikian kerana pada masa kini, hubungan sosial di mana masyarakat sekarang sangat selesa bergaul dengan perempuan, tidak kira dalam apa-apa hubungan. Perkara ini menyebabkan pemikiran mereka turut menganggap diri mereka seorang perempuan. Oleh itu, apabila mereka meningkat dewasa, mereka terbiasa dengan perlakuan tersebut. Jelaslah faktor ini akan meningkatkan lagi gejala LGBT dalam
dalam kalangan masyarakat. Faktor seterusnya ialah pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sejenis ini merupakan pengaruh dari rakan yang mempunyai personaliti dan masalah yang sama. Perkara ini berlaku kerana pasangan lesbian selesa dengan gaya hidup mereka. Mungkin mereka pernah mengalami pengalaman yang buruk bersama pasangan dan menyebabkan mereka menimbulkan perasaan yang negatif terhadap lelaki sehingga mereka melakukan hubungan yang songsang. Jelaslah bahawa faktor pengaruh rakan sebaya menyebabkan pengaruh LGBT semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat. Selain itu, kurang didikan agama juga merupakan salah satu faktor berlakunya LGBT. Meskipun didikan agama telah dipelajari dan dididik sejak kecil lagi, namun kurang penghayatan agama dalam kehidupan seseorang akan menyebabkan mereka terlibat dalam gejala LGBT yang sememangnya melanggar hukum hakam Islam. Oleh sebab itu mereka tidak dapat membezakan antara perkara yang baik maupun perkara yang buruk. Jelaslah bahawa kurang didikan agama merupakan dorongan mereka melakukan perkara yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Seterusnya, kesan berlakunya LGBT. Kesan yang pertama ialah akan meruntuhkan institusi kekeluargaan. Pemikiran golongan LGBT ini akan mengancam institusi kekeluargaan. Perkara ini dikatakan demikian kerana terdapat golongan LGBT yang telah mendirikan rumah tangga dengan sejenis mereka dan menghasilkan anak secara haram. Perkara ini akan menyebabkan menyebabkan keturunan kekeluargaan bercampur aduk. Selain itu, merosakkan akidah seseorang. Seseorang yang terlibat dalam gejala LGBT ini telah melanggar hukum Islam dan terus terang merosakkan nilai agama. Pada masa kini, individu yang menukar Argentina kian mendapat perhatian oleh masyarakat. Oleh itu, kegiatan LGBT ini akan dipandang remeh dan menimbulkan banyak masalah dalam diri individu tersebut dan masyarakat. Seterusnya, menyebabkan pelbagai penyakit. Perkara ini berlaku kerana hubungan yang songsang. Golongan LGBT merupakan kumpulan yang tertinggi dijangkiti HIV. Namun, masalah kesihatan seperti HIV ini akan semakin meningkat jika gaya hidup songsang ini semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarif bin Taha. Saya akan meneruskan perbentangan berkaitan dengan tajuk pengaruh LGBTQ dalam masyarakat di bawah subtopik kaitan dengan falsafah. Dalam kaitan dengan falsafah, kami telah memilih pasca moden sebagai kaitan dengan falsafah di dalam kajian yang telah kami lakukan. Pasca moden merupakan ideologi kebebasan berpendapat dan berungkapan. Dalam era pasca moden ini, setiap individu boleh menentukan jalan dan pilihan mereka sendiri. Daya hidup, nilai dan juga tanda aras moral dalam era pasca moden adalah subjektif. Dalam era ini, manusia memiliki kedudukan utama dan ciri utamanya adalah kebebasan. Dalam era pasca moden juga, pelbagai fenomena budaya telah muncul dalam kehidupan masyarakat. Pengaruh liberalisme yang tidak dapat dibendung telah menyebabkan pengaruh ideologi kebebasan bersuara semakin menyebar luas dalam kelompok masyarakat dalam negara ini. Seterusnya, pasca moden merupakan cara berfikir yang bermula pada tahun 1950 dan 1960-an sebagai reaksi terhadap modernisme.
Ia merangkumi pelbagai aspek seperti falsafah, seni dan budaya. Ia adalah perubahan yang berlaku di dunia barat dan ia tidak menggantikan modernisme. Ia seperti cara baru untuk memahami sesuatu. Orang yang percaya kepada pasca moden tidak selalu bersetuju dengan agama atau nilai tradisional dan mereka menumpukan pada perkara seperti keseronokan dan tidak mempunyai peraturan. Ini boleh menyebabkan pelbagai konflik berlaku dengan agama, sebagai contoh dan agama Islam. Sementara itu, Malaysia merupakan sebuah negara yang majmuk dengan adanya berbagai kaum, etnik, bangsa dan agama. Negara ini tidak dapat dipisahkan daripada era pasca moden yang melanda. Sebagai negara bekas kolonial, Malaysia juga tidak dapat dipisahkan daripada pengaruh budaya Eropah atau Barat yang dulunya pernah menjajah tanah ini. LGBT merupakan salah satu contoh bentuk fenomena kebebasan suara yang telah melanda Malaysia. Pelbagai pihak di Malaysia telah berusaha untuk menghalang ideologi yang tidak bermoral ini daripada terus merebak di dalam negara dan terus menyebarkan ideologi terkutuk mereka itu kepada masyarakat. Oleh yang demikian, sudah jelas lagi bersuluh bahawa pengaruh LGBT ini adalah pengaruh yang buruk dan tidak bermoral. LGBT dilihat menyimpang dari fitrah manusia dan bertentangan dengan syariat Islam. Namun begitu, para pembela LGBT ini masih cuba untuk mempertahankan kewujudan mereka dan telah menyuarakan pandangan mereka atas alasan hak asasi manusia dan keunikan setiap orientasi seksual manusia. Sekian daripada saya. Dari segi perspektif Islam, masalah kecelaruan jantina yang disebut sebagai lesbian, gay, biseksual dan transgender atau lebih dikenali sebagai LGBT. Homoseksual adalah orientasi seksual yang dilakukan sesama jantina. Ia disebut sebagai liwat dan lesbian pula disebut sebagai as-sihaq. Selain itu pula, biseksual adalah seseorang yang tertarik secara seksual terhadap lelaki dan perempuan. Transgender pula adalah seseorang yang identiti atau ekspresi jantinanya bertentangan dengan ciri fizikal seksualnya. Dalam masa yang sama, terdapat juga ilmuwan dan pengamal LGBT terutamanya di barat yang mendukung perkara sang-sang ini dengan menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai hujah mereka. Sebagai contoh, ayat yang mengisahkan tentang Nabi Lut AS salah artikan tafsirannya yang mana ia jelas menyeleweng daripada tafsiran yang muktabar. Pandangan Amrin Jamal yang mengkritik tentang penafsiran ayat di dalam Al-Quran berkaitan umat Nabi Lut AS yang disebut sebanyak 14 tempat yang dapat dibuktikan oleh beliau bahawa kononnya homoseksual tidak diharamkan oleh Allah SWT. Sebaliknya, beliau menegaskan bahawa punca umat Nabi Lut AS diazab adalah kerana terjadinya keganasan seksual. Pandangan yang terpesong ini disokong oleh Malik, Nahas, Syahrur dan ahli-ahli liberalism yang lain. LGBT ini tidak asing lagi dan sering menjadi buah mulut masyarakat kita sekarang. Allah SWT menjelaskan bahawa masalah ini sudah lama berlaku seperti dalam kalangan umat Nabi Lut AS seperti mana firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat 80 hingga 81 yang bermaksud, dan Nabi Lut juga kami utuskan. Ingatlah tatkala dia berkata kepada kaumnya, patutkah kamu melakukan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh seseorang pun daripada penduduk alam ini sebelum kamu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dan dengan meninggalkan perempuan. Bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Selain itu juga dalam surah Asy-Syu'ara ayat 165 sehingga 166 yang bermaksud, mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu. Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Dalam hadis pun ada mengatakan daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya,
Tidaklah seorang wanita itu bersedap-sedapan dengan seorang wanita, melainkan mereka adalah berzina. Dan tidaklah seorang lelaki bersedap-sedapan dengan seorang lelaki, melainkan mereka juga sedang berzina. Dalam hadis juga menyebut tentang 4 jenis manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 jenis manusia dimurkai Allah pada waktu pagi dan dikutuk oleh Allah pada waktu petang. Aku bertanya, siapakah mereka itu, wahai Rasulullah? Baginda menjawab, orang lelaki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai lelaki, orang yang melepaskan nafsu pada binatang, dan orang yang datang kepada lelaki, yakni homoseksual. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, jelas bahawa isu ini amatlah ditekankan dalam Islam. Cadangan dan penyelesaian. Yang pertama, kerajaan perlulah menguatkuasakan undang-undang dengan lebih tegas. Undang-undang ini boleh menjadi satu penghalang kepada mana-mana individu daripada melakukan perkara yang tidak sepatutnya, seperti mengenakan hukuman penjara, denda yang tinggi, sebatan dan sebagainya terhadap pesalah. Yang kedua, pihak kerajaan dan NGO haruslah menggalakkan cerita yang positif serta ditapis terlebih dahulu sebelum ditayangkan. Zaman sekarang terdapat pelbagai medium yang bagus dapat ditonton oleh masyarakat tanpa mengira peringkat umur. Sebagai contoh, Durio. Durio adalah satu platform yang menyajikan hiburan-hiburan yang menarik serta terdapat pelbagai nilai-nilai yang baik sesuai dengan pelbagai peringkat umur, terutama sekali kanak-kanak. Yang ketiga, pihak universiti seharusnya menjalinkan kerjasama dengan pihak luar seperti JAKIM. Pihak universiti wajarlah mengwar-warkan tentang perkara ini supaya mahasiswa menjadi lebih cakna terhadap isu ini. Justru itu, mengenakan tindakan yang berat terhadap pelaku supaya tidak menjadi normalisasi dalam kalangan mahasiswa. Yang keempat, ibu bapa mestilah mendidik anak-anak supaya tidak terdedah kepada LGBT. Selain itu, memantau dan mengawal aktiviti. Di samping itu juga, selalu menyemak peranti anak-anak mereka supaya lebih diawasi. Yang kelima dan terakhir sekali, mahasiswa bolehlah melakukan kempen kesedaran seperti mengajukan forum. Di samping itu juga, pertandingan poster supaya dapat menambahkan lebih banyak lagi penyertaan dalam kalangan mahasiswa. Sekarang saya akan membentangkan kesimpulan. Sebagai ringkasnya, lesbian, gay, biseksual, tidak kira transseksual atau transgender atau lebih dikenali sebagai LGBT, bukanlah satu isu baru di Malaysia dan hanya membawa kepada persoalan dan isu yang berbeza berkaitan dengan akhlak, moral dalam kehidupan masyarakat ini. Sekian daripada grup kami. Terima kasih.